Anda bersama Bro Fai di dalam rancangan Malam Mistik. Apa kabar para penonton Malam Mistik daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Thailand dan di seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah berbentuk audio. Kisah yang datangnya daripada Laila Malaika ataupun nama penanya Derana. Kisah yang bertajuk Mak Jaga. Mari sama-sama kita saksikan audio kisah Mak Jaga. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada penulis Derana ataupun Laila Malaika. Kisah yang bertajuk Mak Jaga. Mak Jaga, apa itu Mak Jaga? Pengawal keselamatan wanita lah ya. Kisahnya berbunyi begini. Keheningan suasana disirami hujan gerimis yang membawa haba sejuk. Sepi kian menghimpit. Semua manusia rata-rata sedang mengulit mimpi. Di sini, hanya Rosmah dan Jainah yang masih berjaga. Mereka berdua bekerja sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah maktab rendah sains Mara. Rosmah memandang sekitar yang kelam. Hujan membangkit dingin dan mengantuk. Dia mengantuklah. Buat sekalian kali, Rosmah kesat-kesat mata yang berair. Ngantuk betul lah. Kak Jai, dah pukul 1 pagi ni. Kau punya turn lah meronda. Aku pula nak lelap ni. Sejuk gila ni. Sedap ni kalau dapat tidur barang sejam 2. Rosmah bergerak kembali ke tempat duduknya. Baju jaket tebal yang melapisi tubuh dibetulkan sedikit. Matanya terarah pada Jainah. Wanita berusia 40-an itu duduk tertunduk dengan mata terpejam. Kak Jai, kau dah tidur ke? Alamak, aku baru nak lelap, Rosmah mengeluh. Bekerja dengan Jainah sememangnya memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Kak Jai, bangunlah. Giliran akak yang kena meronda ni. Dah pukul 12 ni. Aduh, takkanlah Ros lagi nak meronda ni. Rosmah mengeluh kasar. Sudah lama Jainah dan Rosmah bekerja bersama sebagai pengawal keselamatan. Pada minggu ni, jadual waktu kerja mereka bermula pukul 11 malam hingga ke pukul 7 pagi. Jainah tidak ada masalah tentang waktu kerja. Yang menjadi masalah baginya adalah Jainah yang tidak tahan mengantuk. Sudah sering kali Rosmah terpaksa bekerja lebih masa lah maksudnya. Melakukan rondaan di sekeliling asrama perempuan bersendirian. Sedangkan Jainah hanya menghabiskan masa dengan tidur berjam-jam lamanya. Sesekali Rosmah mengeluh juga. Bukan dia tak penat, bukan dia tak mengantuk. Tapi itulah, dah dapat kawan sekerja macam Jainah ni, terpaksa juga dia bertahan dan mengalah.
Usai meronda di tingkat bawah, Rosmah berjalan perlahan pada tingkat 2 asrama. Tiba-tiba, deria baunya terhidu sesuatu yang busuk. Serta-merta Rosmah menutup hidungnya. Bau apa ni? Busuk betul lah. Macam bau bangkai pun ada, ucapnya sendiri. Rosmah mulai mencari dari mana datangnya bau busuk itu. Tiap tingkat bangunan terdapat 3 tandas beserta bilik mandi. Pihak sekolah menyediakan ruangan bilik pembersihan yang cukup luas untuk kemudahan pelajar yang sememangnya ramai. Langkah kaki Rosmah membawanya bergerak menuju ke arah tandas yang di hujung bangunan yang sedikit lebih tertutup dan jarang digunakan oleh pelajar. Ini kerana terdapat beberapa bahagian mangkuk tandas yang rosak tersumbat. Rosmah terkaku. Telinganya menangkap bunyi yang agak luar biasa pada pendengarannya. Bunyi tong sampah pula terbalik. Rosmah rasa berdebar. Lampu suluh pada tangan menyuluh ke dalam ruang bilik yang gelap. Semakin jelas apa yang Rosmah dengar, semakin berdebar dan menggigil tubuhnya. Mau lari, tetapi dia bimbang seandainya ada pelajar yang masih belum tidur ataupun pelajar yang terjaga kerana mahu membuang air. Tapi, kenapa tak hidupkan lampu? Tanya Rosmah dalam hati. Dikuatkan semangat. Walaupun seluruh tubuhnya sudah menggigil, terketar-ketar jari tangannya mahu menghidupkan suis lampu. Seluruh ruang kini terang benderang. Rosmah memandang sekeliling. Pandangannya terpaku pada sudut tandas yang menempatkan tong sampah yang menjadi bekas buangan tuala wanita yang sudah dipakai. Mata Rosmah membulat. Apa yang dia lihat kini, Jaina sedang terbongkok-bongkok tunduk menyelongkar tong sampah. Semangat Rosmah sudah menghilang. Hampir tidak mampu menggerakkan kaki sendiri. Berpeluh dahinya. Seingatnya, Jaina sedang tidur di dalam pondok pengawal sewaktu dia bergerak keluar meronda. Dalam kepayahan, Rosmah ingin memanggil Jaina yang sedang asyik mengunyah tuala wanita yang mengisi tong sampah itu. Rosmah berundur ke belakang. Entah bagaimana, kaki yang melangkah terpijak bahagian lantai yang licin. Tidak semena-mena tubuhnya tumbang terhempas ke lantai. Aduh. Rosmah mengadu sakit. Baru saja mau bangkit, Rosmah merasakan ada yang sedang memerhati dirinya. Perlahan-lahan Rosmah mengangkat pandangannya. Dadanya terasa menyempit.
sudah berpaling memandang padanya. Rosmah menggigil. Jaina menderam kuat. Seperti sedang memarahi Rosmah kerana mengganggu waktu makannya. Mulut Jaina dipenuhi tuala wanita yang busuk. Mata merah Jaina memandang padanya tajam. Rosmah bergerak dan berundur mahu membaca ayat Al-Quran. Tiada satu pun yang muncul dalam benaknya. Apa yang difikir sekarang adalah lari. Lari. Dia mahu lari, menyelamatkan diri. Jaina menjerit kuat. Tong sampah yang tergulik diambil lalu dihumban pada Rosmah. Rosmah hanya mampu menjerit bila tong kosong itu mengenai mukanya. Sakit, perih sekali. Aduh. 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 Jaina melompat naik ke dinding, melekap persis laba-laba. Melihat itu, Rosmah semakin ketakutan. Rosmah bangkit lalu berlari pantas. Rosmah tahu yang Jaina sedang mengejar dirinya dari belakang. Sampai pada tangga, Rosmah mau turun semula ke bawah. Baru saja kakinya melangkah pada anak tangga ketiga, entah bagaimana kakinya tergelincir. Sesaat tubuhnya melayang, jatuh terkulik hingga ke bawah. Pukul 5 pagi. Makcik! 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 Bangun, makcik! Bangun! Makcik jatuh ni! Makcik okey ke? Nak pergi bilik sakit? Kami akan beritahu warden ya? Bertalu soalan yang diajukan padanya bila para pelajar itu melihat Rosmah sudah bergerak sedar. Perlahan, Rosmah buka mata. Dia lihat sudah ramai pelajar yang berdiri mengelilingi dirinya. Kelam kabut Rosmah bangkit. Entah berapa lama dia pengsan. Teringat tentang Jaina. Mata Rosmah meliar memandang sekeliling, mahu mencari kelibat Jaina. Makcik okey ke? Soal salah seorang budak pelajar di situ. Rosmah hanya mengangguk. Sakit pada bahagian tubuh dan kepala dia tahankan saja. Rosmah memandang sekeliling. Tidak terlihat Jaina ada di mana-mana. Makcik okey. Okeylah, makcik balik ke bilik rehat. Makcik pergi ke pos dulu ya. Terima kasih anak-anak. Kaki diatur laju walau dalam keadaan pening. Jalan terhuyung-hayang. Rosmah mahu mencari di mana Jaina. Sampai pada bilik rehat, Rosmah lihat Jaina masih tertidur pulas. Dari hanya tidur secara duduk, kini wanita itu sudah tidur memeluk tubuh pada lantai bilik. Tidur beralaskan kain batik yang sememangnya Jaina bawa sewaktu mereka bekerja pada waktu malam. Rosmah melabuh duduk pada kerusi.
Matanya tetap memandang pada Jainah yang masih tidur. Satu keluhan dilepaskan. Fikirannya jelas. Semalam dia berjumpa dengan makhluk yang menyerupai Jainah. Itu saja. Berulang kali, Rosmah beristighfar dalam hati. Ros, engkau kat sini rupanya. Penat akak cari satu bangunan ni. Kan akak dah cakap tunggu kejap. Akak nak rehat sekejap aja. Yang kau keluar meronda tak balik-balik ni kenapa? Dah pagi subuh macam ni baru kau balik. Kau pergi mana, Ros? Kau ni akak risaulah. Ingatkan kau dah hilang dah. Rosmah berpaling, memandang Jainah yang berdiri pada pintu bilik. Memegang lampu suluh, baju Jainah juga basah. Di belakang wanita tu berdiri rakan sekerja mereka, Abang Mat yang bertugas menjaga bahagian asrama lelaki. Nafas Rosmah terhenti. Matanya membulat. Jika yang ada dekat pintu bilik itu adalah Jainah yang sebenar, siapakah Jainah yang sedang tidur pulas pada lantai bilik? Itulah dia saudara, kisah Mak Jaga daripada Laila Malaika. Macam mana kisahnya? Seram tak? Apapun, terima kasih kepada Laila Malaika kerana kongsikan kisah ini. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar ataupun menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu adalah gratis. Kita berjumpa di hari yang lain. Peace, no war.